Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto dan salam Ramadan tuan-tuan puan-puan. Jadi kalau kita tengok chart hari ni, ramai yang sedang menarik nafas lega sebab waktu weekend hari tu harga Bitcoin jatuh secara mendadak. Namun sekarang ni harga Bitcoin dan juga cryptocurrency lain sedang dalam fasa pemulihan. Jadi hari ni topik yang kita nak bincang ni, actually kita nak nak bincang apa yang berlaku dekat market cryptocurrency semenjak 2 menjak ni. Nampak agak kucar kacir. Mula-mula Dogecoin naik, lepas tu tiba-tiba harga Bitcoin jatuh kan. Dalam waktu dia jatuh tu Dogecoin terus pump dan banyak coin dalam kategori meme coin tiba-tiba naik. Macam especially meme coin bawah Binance Smart Chain, contohnya SafeMoon, and then ada yang clone Dogecoin, Shiba Inu, itu pun tengah viral. So kita nak bincang apa yang berlaku dekat market cryptocurrency, and then apa yang kita boleh expect dalam beberapa hari yang akan datang. Jadi sebelum itu, macam biasa kita tengok CoinGecko. So macam mana prestasi cryptocurrency pada hari ini? Okay, so basically Bitcoin, Ethereum, Binance Coin semua tengah naik. Dogecoin dekat tangga kelima rasanya. Lepas tu dia dah drop. Dogecoin dah drop. So kita nak bincang juga pasal Dogecoin hari ni, tuan-tuan puan-puan. And then basically ialah ada yang dalam pemulihan, ada yang masih tengah drop, macam Polkadot, Litecoin, Uniswap pun masih tengah drop. Mungkin perlukan lebih banyak masa untuk dia naik balik. So kita tengok siapa yang biggest gainer. Horizon, Zen. Okay, so is a privacy coin, privacy/masternode type of token. Leo token pun naik juga. Leo token ni exchange token lah daripada Bitfinex, PancakeSwap, Binance Coin, Monero. So basically exchange token dengan privacy coin macam Monero semua tengah buat comeback ni. Semua tengah naik. So tiba-tiba narrative dah berubah balik kepada exchange dan juga privacy coin. So dia asalnya dari meme coin, dia slowly dah shift. Okay, and then siapa yang tengah drop banyak ni? Nano, Dogecoin, basic attention token. Okay, so ini saya rasa semua ni tengah dalam proses pemulihan ni. Sebab biasalah bila Bitcoin jatuh macam hari tu 15%, altcoin akan jatuh lagi dahsyat, lebih daripada 20%. Dan untuk dia recover pun dia ambil masa juga. And then kadang-kadang dia tengok narrative dia juga. Macam sekarang exchange token dengan privacy token tengah naik. Jadi diorang yang recover dululah. Okay, so sekarang kita tengok dekat Bitcoin. Apa cerita Bitcoin? Okay, so saya just buat chart yang berasingan untuk tunjuk on the weekly punya part. So actually dekat weekly punya chart ni, saya perasan ada big move yang dijangka bakal berlaku. Sebab Bitcoin dah lama dah main-main dekat fasa 60k. 60k ni kiranya zone dari 55 ke 60k ni dia dah lama duduk dekat sini. Sebelum ni pun ada juga dekat 38 ke 40k, tapi tak lama sangat dia berjaya naik. Kali ini dia duduk lebih lama. Maksudnya dia memang cuba nak break resistance dia yang dekat 60k lah, 61 62k ni. So kalau yang waktu fasa dekat sini kan, lepas dia berjaya break, kenaikan dia lebih kurang
Kita ukur lah kenaikan dia dari sini sampai dia break naik sini, lebih kurang 49%. Okey lah, kita ambil dalam 50%. Jadi jangkaan dia, kalaulah dia boleh buat impact yang sama. So kalau kita tengok, let's say dia tiba-tiba dia buat break kan. So kita boleh expect. Okey, ni kenapa tak boleh jadi kecil ni? Okey, kita boleh expect kemungkinan kalau dia break kan, kemungkinan dia boleh landing dekat 80k. All this while kita duduk expect psychology level 70k. Kalaulah dia punya kekuatan break off dia sama macam yang dia break 40k, tengok kalau dia break 60k, boleh dia landing dekat 80k tuan-tuan puan-puan. Kalau magnitude dia samalah. So itu yang saya nampak, sebab dah lama dah dia cuba nak break. Ada juga possibility untuk dia jatuh, tak dinafikan. Namun pada pandangan saya, ini just pandangan saya lah, bull run masih continue lagi unless perkara ni berlaku. Okey, di mana okey. So ini tuan-tuan puan-puan adalah moving average. So yang biru ni adalah 10 days moving average, yang hijau ni 20 days moving average, yang ni kuning 50, yang merah ni 100 moving average lah. Jadi sepanjang bull run ni saya nampak Bitcoin setiap kali dia pergi dekat line biru ni, dia buat comeback. Dia pergi line biru, dia buat comeback. Sepanjang sejak Oktober macam tu lah, sejak bull run ni bermula, dia bila pergi biru dia naik balik, pergi biru dia naik balik. Kalau dia pergi sentuh hijau pun setakat ni dia belum sentuh lagi. So kalaulah saya nak refresh sikit. Okay. So nampak awal-awal Ogos lah dia pergi hijau, lepas tu dia buat kenaikan ke atas. Okay. Dan kalau kita compare waktu bull run yang lepas tahun 2017. Okey, kita pergi tahun 2017. Dari 17 kita datang, kita ni lah. Okey, so let's say dia bermula awal tahun 2017 lah bull run yang lepas. Actually dia start dari 2016 lagi. Katakanlah somewhere 2017. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, bila dia pergi hijau, dia pump naik balik. Dia pergi hijau, dia pump naik balik. So ni pun sama juga. Dia akan pergi sampai hijau. Hijau ni 20 day moving average lah. Lepas tu dia naik balik. Okay, sampailah kemuncak pada bulan Disember 2017. Bila dia turun kan, dia ada juga pergi biru dia naik balik kan, dia pergi hijau lepas tu dia naik balik. Tetapi kekuatan dia makin kurang, kekuatan bull run dia makin kurang. And once dia dah buat big drop, dia dah pergi lebih daripada hijau, maksudnya bull run tu dah habis. Dan lepas tu dia pergi downward movement lah. Downward dia dah pergi sampai merah. Okay. So dan kalau kita tengok lah kan, sepanjang 2018 memang downward trend. Yang biru ni dah pergi bawah ni. Nanti saya kena buat satu video khas cerita tentang moving average. Tapi untuk video ni just tuan-tuan puan-puan just follow saya dulu. Nanti insyaAllah saya akan keluarkan video khas for moving average lah. Okay. So and then kalau tengok 2019 dia cuba buat kenaikan, tetapi kenaikan dia tidak berkekalan. Dia pergi sekejap, lepas tu once lagi sekali, tengok September 2019 dia break hijau, dia pergi bawah, then bearish moment bermula. Okay. So and then starting Mei 2020 barulah start bull run yang kita tengah enjoy sekarang ni. Yang kita tengah enjoy. Hanya pada bulan September lepas DeFi season nak dekat-dekat habis, dia pergi hijau, lepas tu dia naik. Tapi hanya bulan September ni je saya nampak dia pergi sampai hijau, lepas tu naik. Tahun 2017 ada beberapa kali dia pergi hijau, lepas tu dia naik balik kan. Tapi sejak tahun 2020 sekali ni je dia pergi dekat hijau, lepas tu dia naik balik, dan selepas tu sampai sekarang dia tak langsung pergi area hijau. Jadi kalau kita nak compare dengan bull run yang lepas,
sekiranya harga Bitcoin, contohlah kalau harga Bitcoin drop, jadi level yang kita kena tengok adalah di sekitar 45k. So kalau dia drop sampai 45k pun masih okey lagi. Namun kalau dia drop lebih daripada 45k, maksudnya kalau dia pergi 45k, lepas tu kemungkinan dia buat reversal naik atas, alhamdulillah lah, bull run masih berterusan. Tetapi kalau dia break hijau dan dia landing somewhere in between hijau dengan kuning ni, di mana dari zone 45k sampai 30k, most likely saya rasa bull run dah tamat. So sekarang ni adalah waktu kritikal untuk Bitcoin buat satu movement. Either dia pergi atas ataupun dia pergi bawah. Boleh jadi dia pergi bawah, dia pergi sampai level 45k, lepas tu dia buat lagi satu reversal pergi atas. Boleh jadi. Dia bukan something yang impossible. Namun Bitcoin tak punya banyak masa lagi. By this month or next month, dia kena buat satu keputusan antara pergi atas ataupun pergi bawah. Jadi indikator yang kita boleh guna adalah indikator moving average. Okay, so sekarang kita tengok dekat daily chart pula, tuan-tuan puan-puan. So dekat daily chart pun Bitcoin kena buat a decision. Sebab dekat sini nampak dia, kita expect akan main-main sampai dekat sini lah. Sampai dekat sini. So Bitcoin dia kena buat something. So either dia pergi sampai sini, lepas tu pop dia naik, ataupun dia turun. Tapi kalau kat sini sampai Jun dia buat ni, but saya rasa kemungkinan before Jun Bitcoin kena buat satu big move lah. Itu saya punya expectation. Okay, but so far keadaan nampak Bitcoin dalam fasa pemulihan. Dia tak adalah jatuh teruk sangat, tapi boleh jadi juga dia boleh drop support line ni. Sebab asalnya ini adalah dia punya support line yang putih ni. Dia kan bergerak dekat parallel line kan, tapi dia dah lost dah dekat parallel line tu dan dia pergi dekat bawah. So ini adalah support level yang lagi satu ni, 50k. So kalau dia break 50k, then do expect dia pergi sampai 45k tuan-tuan dan puan. So sekarang ni is a decision time lah untuk Bitcoin. So most likely dia mungkin tak break yang ni lah. Most likely dia naik balik, dia pergi balik sampai 65k. Most likely dia mungkin takkan break yang level 65k. Dia mungkin akan bermain-main di sini. Itu expectation saya lah, yang saya nampak. Ataupun boleh jadi dia terus break yang ni dan pergi kepada 80k. Kalau dia punya kekuatan momentum dia sangat laju, dan dia boleh pergi sampai sana. So kita kena tunggu tentera bull untuk melakukan tugas mereka. Okay. So Bitcoin on the apa ni kita panggil, shorter time frame, kalau kita perasan dia nampak agak bullish tuan-tuan dan puan, sebab dia membentuk double bottom. So ini adalah dia punya support yang sangat kuat, 53k, sekitar 53k. And then kalau dia berjaya close dalam 4 hour time frame, kalau dia berjaya close sekitar 57k, sikit lagi, sekitar 57.6k macam tu, dan kemungkinan dia boleh naik balik ke atas lah, naik balik ke zone 60k dan ke atas, masuk balik dekat zone yang ni. Okay, so this is something yang kita kena tunggu confirmation untuk Bitcoin lah, sikit saja lagi. Okay, so that is for Bitcoin. So for Ethereum pun actually lebih kurang sama. Cuma saya agak gembira dengan performance Ethereum baru-baru ni. Dia nampak agak strong. So waktu harga Bitcoin jatuh dan sebagainya, Ethereum tak jatuh lagi dahsyat. Dia masih mengekalkan kekuatan dia. So kalau kita tengok on a 4 hour chart, Ethereum pun sama, dia membentuk double bottom. So harga 2000 ni adalah satu support level yang sangat-sangat bagus. Dan kalau Ethereum dapat maintain 2000 ni, harap-harap berkekalan lah. Tak adalah kita nak tengok balik dia jatuh ke
1005 dan sebagainya. Okay. So on Ethereum pula saya nampak dia punya pattern W ni dah lengkap dah. So Ethereum nampak lebih bullish daripada Bitcoin sebenarnya. So potensi untuk Ethereum naik tu lebih tinggi ataupun lebih awal. Itu yang saya nampak dekat bahagian Ethereum lah. Okay. So even kalau kita tengok on daily chart pun memang nampak dia punya reversal. So hopefully Ethereum dapat kejar balik dia punya all time high dia yang 2500 ni lah. 2500 ni, and then kita tengok. So cumanya apa yang saya risau sedikit kalau tengok on the daily chart ni, adakah dia berpotensi buat head and shoulders pattern. So ini nampak macam bahagian bahu, and then ini nampak macam kepala. So kalau dia tak pergi bawah balik, kalau dia tak test balik 20k ni, then okey lah. Tapi kalau dia pergi balik dekat 20k, then saya rasa kemungkinan Ethereum boleh drop lagi, tuan-tuan puan-puan. Itu yang saya nampak lah. Tapi for now, based on 4 hour chart, saya nampak Ethereum should be making a upward movement. Ethereum should be making an upward movement. Okay, so sekarang ni kita tengok pula kekuatan Ethereum berbanding dengan Bitcoin. So kalau ingat video saya lepas, saya ada tunjukkan pattern Livermore dan bagaimana pergerakan Ethereum against Bitcoin yang hampir sama dengan Livermore punya chart. So kalau kita zoom sekejap. So kalau tuan-tuan puan-puan perasan, ini adalah dia punya level lah kan, dia punya resistance level. So Ethereum dia dah break yang zone merah ni, dan sekarang dia tengah testing dekat sini, tuan-tuan puan-puan. Ni yang berita yang menggembirakan sikit ni. So kalau kita tengok dekat daily chart, lagi jelas. Lagi jelas. So nampak tak, Ethereum dah break dah. So Ethereum, kekuatan Ethereum tu lagi kuat daripada Bitcoin. So dia dah break. So the next level yang kita boleh tengok adalah somewhere here, 0.04 BTC. Kalau dia dapat break kau, dia boleh pergi sampai sini, and then maybe dia akan retrace kejap, and then kita boleh tengok dia akan pergi dekat 0.045 lah. So things are looking very bullish untuk Ethereum. So itulah, bulan lepas ramai yang tengah frust, tapi bulan ni alhamdulillah Ethereum memang dia sedang perform despite dia menghadapi pelbagai cabaran. Tetapi dari sudut exposure dia terhadap investor yang big investor tu lebih prefer untuk invest dekat Ethereum lah daripada Binance. Okay, so that is for Ethereum. Okay, so sekarang ni kita nak bincang sedikit lah apa yang berlaku dekat market cryptocurrency. Sebab apa yang berlaku pada beberapa hari lepas ni adalah sesuatu yang bagi saya agak dahsyat bila kita tahu punca dia lah. Bila kita tahu punca dia, dan ini kita boleh gunakan sebagai pengajaran kita. Sebab sekarang ni saya nampak di fasa bull run, saya nampak juga dekat social media dan sebagainya, ramai yang mula invest dekat coin yang fundamental dia tak kuat, ataupun almost coin tu tak ada fundamental, ataupun orang panggil shit coin dan sebagainya. So ini adalah satu perkara yang agak merisaukan, sebab bila kita invest dekat coin yang tak ada fundamental ni, dia kemungkinan besar kalau dia drop, dia mungkin tak boleh nak buat comeback, tuan-tuan puan-puan. Itu adalah risiko dekat coin yang tak ada fundamental. Only Dogecoin je saya nampak something, yes, dia tak ada fundamental, it is a meme coin, dia as a joke. Tetapi kekuatan Dogecoin buat masa sekarang adalah Elon Musk. Selagi mana Elon Musk berminat terhadap Dogecoin, selagi itu Dogecoin boleh pump. Okay, so dia memang
solely bergantung kepada Elon Musk. Dan kalau kita tengok carta Dogecoin, nampak? So Dogecoin pun something macam dia kena buat dia punya big move. Dekat TikTok saya ada post dah pasal Dogecoin ni. So bila dia dekat sini 40 sen ni, dia perlu break. Cumanya kalau Elon Musk tweet malam semalam ke atau awal pagi tadi, kemungkinan Dogecoin boleh break 42 sen. Tapi tak ada apa-apa tweet daripada Elon Musk. Dan yalah, Dogecoin pun dia ada create event 420 dan sebagainya. So apa yang berlaku ni adalah konsep buy the rumors, sell the news. Ni adalah fasa rumors. Fasa rumors orang beli kan. And then waktu hari kejadian orang jual. So itu yang dia drop sampai 27 sen, tapi dia berjaya recover baliklah ke 34 sen. But still is a very kita sebut big drop jugalah kan. Contoh kalau siapa beli kat 42 sen kan, tiba-tiba dia drop sampai 26 sen. Down 36%. Tapi sekarang dia dekat sini down 17% buat masa sekarang. So saya difahamkan dekat futures punya market, ramai yang short Dogecoin. Ramai ambil risiko. Dia orang short Dogecoin, di mana dia kata Dogecoin tak boleh break 40 sen, dia akan jatuh ke bawah. So sekarang ni dia tengah jatuh, so ramai tengah buat untung lah. Sebab dia ada risiko. Kalau Elon Musk tweet Dogecoin something, harga dia naik, ramai yang dekat futures market tu akan terciduk lah. Tapi sebab Elon Musk pun diam, tak ada apa-apa, jadi Dogecoin pun dia jatuh. So siapa yang short Dogecoin memang sekarang tengah untung. Okay, so itu on the Dogecoin. Cuma saya nampak macam ni, Dogecoin for the past few days, dia memang conquer altcoin punya market. Maksudnya duit yang patut masuk dekat altcoin, contoh mungkin masuk dekat Chainlink ke Polkadot ke Matic ke mana-mana kan, banyak yang masuk dekat Dogecoin. So Dogecoin memang, sebab newbie yang masuk semua tu kadang-kadang dia tengok apa ni fundamental, leceh lah nak ni kan. Biasalah kadang-kadang orang malas nak membaca, malas nak buat research dan sebagainya. Dia nampak Dogecoin tengah naik, okey, dia terus masukkan duit dia dekat Dogecoin. Jadi ramai macam newbie yang masuk kan, diorang pump duit terus dekat Dogecoin. Dan Dogecoin dia ambil banyak duit lah. Duit-duit mana yang patut pergi equally dekat altcoin lain, dia pergi dekat Dogecoin. Dan bila Dogecoin jatuh macam ni, maksudnya apa? Duit-duit yang orang letak dekat Dogecoin ramai dah keluarkan, dan mungkin diorang akan letak, diorang start letak dekat altcoin lain. So that's why altcoin lain semua tengah recover. Contoh kalau kita tengok pun sini ni, apa ni, Chainlink, ni Chainlink tengah naik, apa ni, Theta tengah naik ke? Theta pun tengah naik. Chiliz tengah naik. Chiliz pun dia naik, tapi dia dekat dia punya support level lah. So most of the coin ni mereka tengah recover. As Dogecoin turun ke bawah, diorang start to naik. Sebab Dogecoin banyak dah ambil market cap and ramai yang dah invest kan. So sekarang duit tengah keluar daripada Dogecoin. So siapa yang beli dekat 40 sen tu, itulah, you have to pray that Elon Musk sentiasa tweet tentang Dogecoin. Kalau Elon Musk tak tweet tentang Dogecoin, susah untuk Dogecoin untuk naik balik. Sebab yalah, nasib Dogecoin di tangan Elon Musk buat masa sekarang. Mungkin ada event lain yang boleh menyebabkan dia naik, tapi saya pun tak nampak. Yang saya nampak Elon Musk. Okay, so sekarang ni let's discuss apa yang berlaku pada Bitcoin. Harga Bitcoin yang drop kan 2-3 hari lepas ni. So untuk nak jatuhkan harga Bitcoin ni, dia sebenarnya bukan tugas yang mudah. Dia perlu ada, yang pertama, keadaan yang boleh menyebabkan harga Bitcoin tu jatuh. Jadi keadaan dia adalah dia pilih pada hari weekend. Weekend waktu US. Sebab apa? Sebab weekend adalah di mana liquidity sangat rendah. Orang
kurang buat trading. Dan kebanyakan institusi besar dia tak buat trading waktu weekend, tutup kan. Tetapi retail investor macam kita ni tak ada masalah lah kita buat trading dan sebagainya waktu tu. So itu adalah waktu yang tepat untuk crashkan market Bitcoin. So apa yang berlaku adalah satu pemilihan waktu ataupun pemilihan hari which is weekend, dan yang kedua adalah event ni berlaku. Bitcoin hash rate drop 45%. So macam kita nampak mining Bitcoin dan sebagainya memang China yang banyak buat lah, dan especially wilayah Xinjiang. Ni macam dah jinjang dah kat Kepung. Xinjiang memang banyak buat mining. So bila satu negeri, saya tak pasti negeri ke atau bandar mengalami masalah blackout, jadi of course untuk buat mining dan sebagainya agak berkurang kan. Jadi Bitcoin hash rate pun drop. So ini menyebabkan transaction Bitcoin jadi lebih mahal dan juga lebih slow. Okay, so those effect menjejaskan sedikit harga Bitcoin lah, tetapi dia tak adalah akan menjejaskan teruk sangat. Dan seterusnya bila benda ini berlaku, tiba-tiba ada orang tiupkan kabar angin. Kabar angin yang mengatakan US Treasury nak kejar syarikat-syarikat yang membeli Bitcoin. So ini adalah tweet daripada FXH. FXH ni dia dah delete dah tweet ni. Kejap. Rasanya dia dah delete. Sebab ini memang kabar angin tuan-tuan. Tengok tweet is unable. So kalau tengok FXH ni boleh tahan tau dia punya jumlah follower. 157k follower. So kalau tweet-tweet macam ni dia post tweet memang akan dapat sambutan. Dan ini tak banyak sangat, tapi yang tweet hari tu memang ramai yang sambut, beribu-ribu orang yang share dan juga retweet. So memang jelas benda tu kabar angin. Sebab tu sekarang bila kita nak tengok, dia tulis the tweet is unable. So dia duk cerita yang US Treasury Department ni nak kejar company-company yang beli Bitcoin ataupun Ethereum, sebab company tu buat money laundering. Benda tu memang fitnah lah, memang fitnah. Tapi sebab dia dah buat benda tu, orang panik. Jadi orang jual lagi. So dia menjatuhkan lagi harga Bitcoin. So usually apa yang saya faham, yang nak kejar-kejar ni sebab money laundering dan sebagainya bukan perbendaharaan, bukan US Treasury Department, usually Department of Justice, DOJ. So dekat situ lagi nampak tak logik lah kan. So dia buat ni, dan yang blackout pun menjejaskan sedikit, ni pun menjejaskan sedikit, tetapi yang betul-betul buat harga dia jatuh kau-kau adalah sebab ni tuan-tuan. Leverage trading. Nampak tak? Kalau tuan-tuan puan-puan tengok sini, yang hijau ni paling tinggi. Ini adalah total liquidation. So liquidation macam tuan-tuan puan-puan tahu, kalau dia macam orang bet. Kalau orang bet harga Bitcoin tu naik, so dia bet lah. So dia kata long. They long for Bitcoin. So kalau harga tu naik, then dia akan dapat profit. Tetapi kalau dia bet harga tu naik dan Bitcoin turun, diorang punya duit semua akan liquidated. So kalau nampak tak dekat sini, kalau tak silap saya ada report mengatakan hampir total ni nampak ni. Kalau tuan-tuan puan-puan nampak dekat BitMEX, Binance dan sebagainya, kalau campur semua almost 9.26 billion liquidation telah berlaku. So maksudnya duit yang orang duduk invest dekat futures ni, diorang bukan beli Bitcoin yang sebenar, diorang beli futures, derivative, kontrak yang bersandarkan kepada Bitcoin. So bila harga dia jatuh secara tiba-tiba, bila harga terus menjunam teruk, diorang tak sempat nak buat stop loss dan sebagainya, sebab harga jatuh memang menjunam. So ramai yang liquidated.
Ramai liquidated, dan ini adalah liquidator antara yang terbesar. So kalaulah tuan-tuan puan-puan tengok dekat carta ni, so every time harga yang kuning ni harga tengah naik alamak, kacau pula benda ni. So kuning ni harga tengah naik. So kalau tuan-tuan puan-puan nampak, setiap kali harga dia macam tengah naik, bila liquidation yang besar berlaku, harga dia akan drop. So dekat sini 21 Februari 22 Februari berlaku benda tu. And then lagi satu sekitar bila? Ni pun sama juga, dekat 25 Mac. Benda tu berlaku dan harga dia pun drop lah. 25 Mac, and then ni pun ada juga cost of dia jatuh 15 Mac. Okey, tetapi yang paling teruk adalah hari tu, pada 18 April. Itu paling teruk. So bila sebab apa? Ramai yang duduk predict harga Bitcoin boleh break 60k, dah boleh pergi 70k. So ramai yang tamak, dan ramai yang, yelah, sebab ramai yang waktu tu mula masuk due to Dogecoin. Lepas tu sebelum tu XRP pula duduk pump dan sebagainya. So ramai confident lah. Ramai confident, ramai macam rasa Bitcoin dah boleh naik dah ni. So ramai yang bet harga dia naik. Bet last terciduk sebab harga dia jatuh. So that's why ni rugilah. Bayangkan yang duit 9.2 bilion ni, kalau dia hilang, dia masuk dekat exchange juga. Bayangkan 9.2 bilion ni masuk ke dalam spot market di mana berlakunya pembelian Bitcoin dan juga kripto-kripto lain. Dan harga dia akan naik. Tetapi sejak ada derivative futures trading dan leverage trading, duit-duit yang patut masuk ke dalam pembelian cryptocurrency banyak masuk dekat leverage punya trading. Sebab tu dekat channel saya ni pun saya tak promote leverage trading dan sebagainya. Satu, dari sudut perundangan Islam dan sebagainya, memang leverage trading ni haram lah. Saya ambil pendapat tu sebab saya ikut pendapat Mufti Faraz Adam. Mufti Faraz Adam memang antara Islamic scholar yang well known dalam bidang cryptocurrency. Jadi pendapat dia katakan futures trading, option trading dan sebagainya adalah haram. Tetapi saya perlu ambil knowledge dan juga ilmu tentang futures trading. Sebab apa? Sebab tak dinafikan futures trading mempengaruhi spot trading. Itu adalah fakta. Cuma kita tak adalah perlu buat trading dekat futures market. Kita boleh je buat dekat spot market, tapi kita kena tahu juga pergerakan-pergerakan yang berlaku di futures market. Okay, so ini adalah benda yang berlaku. So dulu-dulu tak ada pun macam futures dan sebagainya. Everything dekat spot. So agak-agak senang lah nak ni kan. So sekarang ni banyak orang buat trading dekat futures market. So sebab apa dia orang buat futures trading ni? Sebab yelah, bila leverage kan, contoh kita nak kita masuk dengan 100 USD for example. So ada yang buat 10 kali ganda. Dia buat 10 kali ganda ni, so that dia punya $100 tu akan jadi $1000. So itu yang kadang-kadang kalau tengok dekat Binance dia kata darab 3, darab 5 dan sebagainya kan. So ada yang dia boleh leverage sampai 100 kali ganda. Itu pun ada juga. Tapi kalau terciduk memang habis, duit semua hilang lah. Okay. So ramai yang buat benda tu dan ni. So that's why saya nampak ini bukan saya kata. Kalau tengok even some of the YouTuber, ada yang tak support leverage trading dan sebagainya. Diorang sendiri kata kalau go for leverage trading, dia ibarat casino. Ibarat casino. Saya tak pernah main casino lah. Tapi kalau orang yang main casino, biasanya you takkan buat untung. Selalunya operator casino tu yang akan untung. Sama juga dengan leverage trading. Okay, so ini pandangan saya pasal leverage trading. Mungkin ada yang berbeza pandangan tu, silakan. Macam saya kata, ini hanyalah my personal opinion. So mungkin ada yang rasa dia nak buat leverage trading dan sebagainya. Saya tak halang. Cuma saya hanya nyatakan pandangan saya. Okay, so leverage trading adalah punca terbesar kenapa harga Bitcoin itu jatuh. So hopefully kita tak nampak lagi dah ketamakan yang besar-besaran. So that orang tak kena liquidation. So orang-orang yang kena liquidation ni, hopefully mereka belajar supaya tidak terlampau tamak.
tidak terlampau tamak. Okey, so ini adalah punca kenapa harga Bitcoin tu jatuh sejak 18 April lah. Dan sekarang ni tengok liquidation ni kurang kan. So ramai tengah ambil pengajaran. Ramai tengah ambil pengajaran. So bila kita tengok bila liquidation ni kurang, harga Bitcoin pun naik. Itu yang kita nak. Macam contoh kan, kita tengok kalau tuan-tuan puan-puan boleh lah buka buybt.com, tengok liquidation data. Saya kalau scroll mouse ni keluar pula dia punya apa ni macam table tu kan. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok bila liquidation tu rendah, harga Bitcoin naik dengan kadar yang sihat. Itu yang kita nak. Okay, so that is for Bitcoin. So apa yang berlaku sebenarnya sejak minggu lepas, banyak duit masuk kepada meme coin macam Dogecoin dan juga banyak orang yang buat futures trading. So both also a bit dangerous lah. Okay, so cerita tentang Dogecoin, ada satu lagi lah yang saya nak cerita sebab ramai duk tanya. Even dekat TikTok ke kan, dekat Facebook pun saya banyak tengok ni dia, SafeMoon. SafeMoon. So personally saya tak invest dekat SafeMoon protocol. Saya tahu ramai yang invest dekat SafeMoon dan sebagainya. So saya akan bagi pandangan saya terhadap SafeMoon lah. Ada yang kata saya salah apa semua, lantak lah, saya tak kisah. Tapi ini adalah pandangan saya. Okay, SafeMoon ni dia datangnya daripada Binance Smart Chain. Dia adalah projek di bawah Binance Smart Chain. So ini rasanya dia punya protokol lah. First thing first, saya nampak dia it's just a common DeFi protocol whereby dia just copy smart contract, dia edit sikit-sikit, and then dia pun buat dia punya cryptocurrency project. Benda ni common. Dari dulu lagi DeFi, waktu dekat Uniswap lagi dah beribu dah saya tengok project macam ni. Cuma dekat Binance Smart Chain pun ada banyak. Cuma SafeMoon ni bertuah, laki. Tiba-tiba dia viral kan, ramai yang tengok dia dan sebagainya, dan timing dia pun mungkin agak perfect lah. Timing dia pun mungkin agak perfect. So biasalah dia buat liquidity farming, dia nak bagi APY yang tinggi dan sebagainya kan. Ini this kind of concept memang dah biasa dah. Tuan-tuan puan-puan kalau tak percaya, bukalah Ethereum Yield ke Ethereum Stake ke kan, sama je. So in terms of masalah yang dia nak selesaikan dan sebagainya, tak ada apa-apa innovation pun. Dia orang just copy paste. Tapi tak apa, itu tak salah. Itu tak salah. Sebab banyak je projek lain pun dia copy paste, dia nak cuba yang buat yang terbaik kan. Cuma bagi saya, okay, so kalau tengok dekat TikTok ada seorang tu, dia selalu komen pasal halal haram stock ke forex ke kripto. Dia bagi tahu yang SafeMoon ni adalah haram sebab itu adalah dia mirip kepada Ponzi scam. Ponzi scam. Saya tak ada apa-apa komen pasal tu lah. Tuan-tuan boleh tengok video dia dekat TikTok. Saya dah lupa nama dia. Nadir ke apa nama dia? Tapi saya tak ingat nama dia. Tapi saya bukan dalam posisi nak katakan SafeMoon ni haram ataupun halal. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu adalah dari sudut technical dan juga fundamental lah, So okay, dia kata dia ada, this is the function, reflection, liquidity provider acquisition, burn. So each transaction is tax 10% fee. Ini yang saya tak suka. To be very straightforward, ini yang saya tak suka sebab nak beli SafeMoon ni agak payah juga. And then nak jual pun lagi payah sebab dia bagi tax 10%. Okay lah, dia kata dia split 5% redistributed to all existing holders. This one I'm not so sure lah, betul ke dia redistribute balik. Sebab kalau dia redistribute balik, most likely your SafeMoon punya amount patut meningkat lah. Tapi saya tengok dekat Facebook orang komen, ramai kata bila dia bukan beli, waktu jual kot, harga dia punya amount macam lagi kurang dekat Trust Wallet dan sebagainya. Saya tak pasti, so saya tak beli kan. Tapi ni dia kata 5% redistribute to all existing holder. Based on pengalaman saya lah, dulu saya pernah tengok dekat Ethereum Yield, tak ada pun benda tu berlaku. Dia kata redistribute pada existing holder, tapi saya tengok benda tu tak berlaku.
Okay, so ni dia kata redistribute, saya tak pasti. Mungkin tuan-tuan puan siapa yang beli boleh confirmkan adakah your pegangan SafeMoon meningkat sebanyak 5% ataupun any other percent. Dan ni dia kata 5% is split. 50 ni dia akan jual kepada kontrak dan dia tukar kepada Binance Coin. Lagi 50% dia akan letak dekat liquidity pair lah to support dia punya smart contract. Okay, so ini dia punya ni. So saya tak berapa setuju in terms of tax. So that's why kalau beli dekat PancakeSwap, dia punya slippage fee agak tinggi sebab 10% dia dah makan dah. 10% dia dah makan. So memang dia kata nak mengelakkan orang untuk jual dan sebagainya, but still bagi saya kalau kita nak beli atau nak jual token, it should happen secara mudah. Tak perlu nak denda, tak perlu nak cukai. Kita ni pun dah lah banyak cukai kena bayar. Ni dekat DeFi macam ni pun ada cukai 10% pula tu kan. So ini saya nampak not sustainable lah. Not sustainable. Kalau you pergi cukai orang kan, it's not sustainable. Siapa nak bayar? Sekarang yelah, sekarang sebab hype dia meme coin dan sebagainya. But apa yang saya boleh katakan, bila hype dah over everything, benda tax fee ni lah akan menjatuhkan projek ni juga actually at the end. So tak apa, sekarang masih awal lagi kan, ramai tengah profit. Yang tengah profit ni alhamdulillah lah, if you make money alhamdulillah. Tetapi kalau nak hold for long term, hati-hati. Itu je saya boleh cakap. Dan lagi satu yang saya tengok roadmap dia pun Allahu Akbar. Apa punya roadmap ni? Q1 2021. Yelah dia baru buat kan. Protocol initialize, lepas tu initial push. Q3 holding the line, we will finish educational app lah, own charity project. Ini standard ni, ini semua standard, ayat-ayat standard. Community listing donation for several agent, nak masuk Coinbase, Binance, Kraken. Wallahualam lah dia dapat masuk ke tak kan. Q3 nanti kita tengok lah kan. And then okay lah habis. And then Q4 to the moon terus. Finish SafeMoon Exchange and Equality Project, International First Africa Market. Ni nak terima macam Cardano ni, bla 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 bla. Okay, tuan-tuan boleh baca. Tapi dia punya roadmap memang lawak lah. To be very straightforward, roadmap dia bagi saya nampak simple sangat ni. Takkannya macam ni you terus dah boleh pergi to the moon. Then how about projek-projek yang sangat solid macam Polkadot ke, Theta ke, VeChain ke, semua tu nak campak mana? So tengok roadmap pun kita dah tahu macam alahai ni je ke. Okay, siapa yang terasa minta maaf lah. Tetapi ini pandangan saya saya bab ni saya memang terpaksa berterus terang. Okay, so memang saya nampak this is just copy and paste punya projek daripada mana-mana DeFi project. Edit sikit SafeMoon, happen to be dia viral, ramai yang beli. But then if tanya saya sustainable ke tak projek ni, bagi saya is not sustainable. When the hype is over, SafeMoon pun akan over jugalah. So ada yang tanya, diorang akan buat rug pull ke ataupun diorang akan ambil duit ke kan? Mungkin tak, sebab dia dah buat liquidity lock lah dan sebagainya. Tetapi banyak projek-projek DeFi tahun-tahun lepas pun banyak buat liquidity lock dan sebagainya. Dia tak buat rug pull secara tiba-tiba, tak keluarkan duit secara tiba-tiba. Ada yang jenis buat secara tiba-tiba macam Strike Finance dan sebagainya. Ini dia akan bagi slow death. Slow death maksudnya bila hype tu kurang, nanti tuan-tuan puan-puan akan tengok Telegram dia punya aktiviti semua Telegram aktiviti semua akan semakin senyap. Dia akan mati secara perlahan-lahan. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya tengok projek-projek DeFi waktu Uniswap tengah hype banyak macam tu. Mula-mula minggu pertama macam tu, few months, dan slowly dia mula senyap dan dia mula mati. So hopefully saya wrong lah for SafeMoon. Mungkin ada yang marah ke apa ni cakap SafeMoon, kritik SafeMoon dan sebagainya. Hopefully I'm wrong. Tetapi based on apa yang saya perhatikan DeFi punya space since last year, projek-projek macam ni memang berlambak dan kebanyakan projek copy paste macam ni akan mati. So that is sedikit pandangan on SafeMoon. So kita dah cerita dah pasal Bitcoin jatuh dan sebagainya. So what is the good news? News yang kita boleh expect adalah tiba-tiba Venmo
Venmo ni adalah syarikat, anak syarikat kepada PayPal kalau tak silap saya. So Venmo ni dia macam social payment app lah. Saya difahamkan, saya pun first time dengan Venmo lepas news ni, tapi nampak cool juga. Macam kita nak share duit dengan kawan-kawan kan, boleh pakai Venmo, boleh split the bill lah. So dia buatkan pembayaran kecil-kecil tu agak mudah. Macam bayar, nak share makanan ataupun nak share tambang taksi ke apa ke kan, dia mudah. So dia position themselves as a social payment. So dengan integrate cryptocurrency, it will be way better actually. Kalau dia dapat integrate stable coin lah kan. Sekarang ni dia guna Bitcoin, Ethereum, Litecoin atau Bitcoin Cash. Saya rasa orang tak guna empat ni untuk buat payment. Kalau tanya saya pun, nak guna tak Bitcoin untuk payment? Of course not lah. Tapi kalau dia masukkan USDT atau any stable coin, itu memang cantik. Kalau masuk stable coin, mungkin ada possibility untuk orang guna lah. Tapi kita tak tahu, mungkin ada orang yang akan guna. Kita tak tahu. And user base dia pun ada dekat berpuluh juta. Saya tak pasti 60 juta ke apa, 60 juta orang Amerika lah. Banyak American. So apa yang mereka expect bila American market hari ni kan, Amerika dah awake dan sebagainya. So news ni lah, dan lagi satu news adalah WeWork. WeWork ni adalah dia macam co-working space punya startup. So dia pun mula menerima cryptocurrency as a payment lah. Bitcoin, ETH, USDC. Dia ambil USDC, which is stable coin. So dia, Coinbase adalah partner mereka yang pertama lah. So news Venmo dan news WeWork berjaya memulihkan keadaan Bitcoin sedikit sebenarnya. Sebab macam nak kita buat FUD ni, maksudnya fear, uncertainty and doubt kan. Macam yang case yang kata tiba-tiba US Treasury nak kejar company, itu semua adalah FUD. So sekarang ni kita kena neutralkan FUD dan kita kena letakkan news-news yang positif. So sekarang ni adalah banyak news positif yang berlaku macam Venmo dan WeWork. Tetapi dua news ni saja tak mencukupi. Dia kena ada lagi susulan news ataupun satu spark yang boleh menyebabkan harga Bitcoin tu naik. Jadi apakah benda yang boleh menyebabkan harga Bitcoin tu naik balik kepada 60k dan sebagainya? Okey, ini yang kita dah lama tak tengok, which is Grayscale. So dekat Twitter saya ada share iklan Grayscale. Seriously, saya tak faham maksud iklan Grayscale tu. Saya tak tahu apa yang dia nak cuba sampaikan, tapi dia keluarkan iklan lah. So usually bila dia keluarkan iklan, maksudnya dia nak attract lebih banyak investor untuk invest dekat dia punya GBTC. Dan juga yalah, sekarang pun dia dah listkan banyak altcoin lain. Dia dah buka fund baru. So dia nak lagi banyak pelabur untuk datang lah. So kalau kita tengok Grayscale unlocking event adalah 21 April. 21 April waktu US lah. Dan next 28 April. So we can expect Grayscale untuk melakukan pembelian dalam masa terdekat. So hopefully diorang lakukan pembelian lah. Sebab even dekat market macam Nasdaq, market yang pasaran saham, dia trading dalam keadaan diskaun. Maksudnya harga dia lebih rendah daripada harga Bitcoin kalau tak silap. So diorang kena bagikan harga dia, jadikan premium balik, jadikan lebih tinggi balik. So untuk buat benda tu, diorang kena buat unlocking of Bitcoin. Dia kena beli Bitcoin balik lah. So ini antara benda yang bagi saya, dia dah bagi news Venmo, lepas tu dia dah bagi news pasal WeWork kan. So apa yang perlu lakukan adalah kena ada satu buying yang besar daripada institution. So yang saya expect adalah Grayscale untuk buat pembelian lah. Mungkin dia tak buat pembelian, who knows kan. Tapi based on dia punya unlocking event, by 21 hingga 28 April, diorang patut buat pembelian. Okay, so this is the outlook untuk Bitcoin untuk minggu ni lah. So pada pandangan saya,
Bitcoin dan juga market cryptocurrency akan menjadi bullish, akan menjadi bullish balik pada minggu ni lah. Itu pandangan saya. Dan juga Dogecoin mungkin akan berehat sebentar unless kalau Elon Musk tweet pasal Dogecoin lah. Dan altcoin lain akan start to start to naik balik lah. Cumanya kalau Bitcoin naik secara mendadak dan naik secara besar-besaran, altcoin akan naik secara kecil-kecilan dulu sampailah Bitcoin jumpa dia punya stable punya price. Macam sekarang kan dia dekat 50 ke 60k, sebab dia duduk lama dekat 50 dan 60k, banyak altcoin dapat naik balik. Even XRP pun dapat recover balik dan sebagainya. Sebab apa? Bitcoin dia stay dekat 50 ke 60k. Dia bagi ruang untuk altcoin untuk naik lebih tinggi. So next adalah kalau Bitcoin pergi lebih tinggi kan, dia berjaya break 60k, altcoin lain semua mungkin akan senyap. Mungkin few altcoin akan naik secara mendadak lah. Dan lepas Bitcoin jumpa satu level yang comfortable balik, altcoin lain pun akan mula kejar balik lah. So then altcoin cycle part 2 pula akan datang. Okay, so itu saja input saya on the situasi cryptocurrency punya market. Dan jangan lupa tuan-tuan puan-puan teruskan like, komen dan juga share. Jangan lupa tekan butang subscribe. So tuan-tuan puan-puan ada apa-apa komen, boleh komen. Contoh apa tuan-tuan puan-puan rasa tentang perkembangan meme coin macam Dogecoin dan sebagainya. Dan juga adakah tuan-tuan puan-puan merasakan bahawa minggu ini harga Bitcoin dapat break 62k dan terus pergi ke 70k atau mungkin 80k, ataupun harga Bitcoin mungkin akan drop. Macam dia pergi dekat zone yang 20 moving day average, dia pergi dekat 48k. Ada possibility dia juga. Adakah Bitcoin akan drop kepada 48k? Okay, so jangan lupa komen dekat bawah. Saya nak tengok apa pandangan tuan-tuan puan-puan, so that nak tahu juga sentimen rakyat Malaysia terhadap pergerakan cryptocurrency. Okay, so itu saja daripada saya, Ashraf Ahmad. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.